Amerika Syarikat rancang bina pelabuhan sementara di perairan Gaza. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penghantaran bantuan menerusi udara dan laut tidak cukup untuk menampung keperluan penduduk Gaza. Penyelaras Kanan Kemanusiaan PBB dan Pembangunan Semula Gaza, Sigrid Kaak dalam mesyuarat tertutup, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memaklumkan jumlah bantuan yang boleh dihantar menerusi kaedah berkenaan tidak sama jika menggunakan jalan darat. Sehubungan itu, katanya masyarakat antarabangsa perlu terus mendesak agar bantuan kemanusiaan dapat dihantar menerusi jalan darat secara kekal. Ia dilihat penyelesaian optimum memandangkan kaedah itu lebih mudah, cepat dan murah. Ini terutama dalam mengekalkan penghantaran bantuan kepada penduduk Gaza dalam jangka masa panjang. The more desperate people are, the more they will seek recourse to take the aid by hook or by crook, and nobody can blame them. But we need to flood the market, and that requires a huge effort by all. Bagaimanapun, beliau mengalu-alukan usaha menyalurkan bantuan menerusi udara yang menggambarkan sokongan kepada orang awam di Gaza. Kenyataan itu dikeluarkan selepas White House mengumumkan rancangan untuk membina pelabuhan di Gaza bagi membolehkan lebih banyak bantuan kemanusiaan dapat dibawa masuk ke wilayah Palestin itu. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengarahkan tenteranya membina pelabuhan sementara di perairan Gaza. Operasi besar-besaran itu bagi membawa masuk lebih banyak bantuan kemanusiaan yang amat diperlukan penduduk wilayah terkepung itu. Rancangan tersebut dibuat di tengah-tengah kebimbangan Washington. Bantuan yang masuk ke Gaza jauh daripada mencukupi keperluan penduduk. Ini susulan tindakan Israel menyekat kemasukan konvoi bantuan. Pelabuhan sementara itu boleh menerima kapal besar yang membawa makanan, air, ubat-ubatan dan tempat pelindungan sementara, serta mampu menampung kapasiti ratusan trak tambahan bantuan setiap hari. Situasi kemanusiaan di Gaza semakin teruk dengan jumlah penduduk kelaparan terus meningkat. Sekurang-kurangnya 78 penduduk Gaza terkorban dalam tempoh 24 jam lalu. Ini menjadikan angka kematian mencecah 30,878 orang sejak Zionis melancarkan serangan lebih 5 bulan lalu. 72,402 penduduk Gaza lagi cedera. Biden dalam pertutusan tahunan State of the Union turut memberi amaran kepada Israel. Rejim itu tidak boleh menggunakan bantuan sebagai cip tawar-menawar dalam memerangi Hamas. Pada masa sama, mendesak gencatan senjata sementara dilaksanakan serta-merta dalam konflik berdarah yang terus meruncing di Gaza. For the leadership of Israel, I say this: humanitarian assistance cannot be a secondary consideration or a bargaining chip. Protecting and saving innocent lives has to be a priority. As we look to the future, the only real solution to the situation is a two-state solution over time. Tegasnya, melindungi dan menyelamatkan nyawa orang awam Gaza harus menjadi keutamaan sambil menyifatkan impak peperangan ke atas Gaza ketika ini sebagai sangat menyayat hati. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berharap koridor bantuan kemanusiaan dari Cyprus ke Gaza dapat dibuka minggu ini dan ia berikutan kebimbangan mengenai penduduk Gaza yang diambang kebuluran. Von der Leyen yang melawat pelabuhan Larnaca bersama Presiden Cyprus Nikos Christodoulos berharap koridor itu dapat dibuka Ahad ini. Beliau menyifatkan keadaan di Gaza kini sangat menyedihkan dan berdepan dengan bencana kemanusiaan. Katanya Suruhanjaya itu dibantu Emirat Arab Bersatu UAE, Amerika Syarikat dan Britain telah mengaktifkan koridor bantuan maritim ke Gaza. Operasi perintis dilancarkan pada Jumaat.
Katanya walaupun penghantaran bantuan menerusi laut akan menjadi rumit, namun Suruhanjaya itu dan negara terlibat akan terus menilai serta menyesuaikan usaha untuk memastikan bantuan dapat disampaikan kepada penduduk Gaza dengan lebih berkesan. Serangan Rusia di wilayah timur laut Ukraine, Kharkiv mengorbankan 2 nyawa. Gubernur Kharkiv Oleg Sinigubov dalam laman Telegram mendakwa Moskow melancarkan beberapa siri serangan terhadap bandar Kupiansk pada malam Khamis. Seorang wanita berusia 64 tahun dan lelaki berusia 58 tahun maut, manakala seorang lelaki berusia 36 tahun berjaya dibawa keluar dari runtuhan bangunan. Sementara 7 lagi cedera dalam serangan di Bandar Chuiv. Rusia dan Ukraine juga mendakwa telah menembak jatuh berpuluh-puluh drone yang dilancarkan sepanjang malam. Tentera Udara Ukraine memaklumkan Rusia melancarkan 37 drone kamikaze dan 3 peluru berpandu ke wilayahnya. Bagaimanapun, 33 drone yang dilancarkan di Kirovograd, Odessa, Kherson, Mykolaiv dan Kharkiv berjaya ditembak jatuh. Kementerian Pertahanan Rusia pula mendakwa berjaya menangkis 16 drone yang dilancarkan di Ukraine awal pagi Jumaat. 15 drone dimusnahkan di selatan wilayah Volgograd dan 1 di wilayah sempadan Belgorod. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un membimbing latihan artileri tembakan berskala besar membabitkan unit yang dikatakan Pyongyang mampu menyerang Seoul, Korea Selatan. Dan menurut agensi berita pusat Korea KCNA, setakat tahun ini Pyongyang mengisytiharkan Korea Selatan sebagai musuh utama dan selain menggugurkan agensi yang berdedikasi itu untuk penyatuan semula semenanjung Korea serta mengancam melancarkan serangan balas walaupun 0.001 mm pelanggaran wilayah. Pengumuman terbaru Pyongyang dibuat selepas Washington dan Seoul memulakan latihan ketenteraan tahunan musim bunga bermula Isnin. Ini dengan bilangan tentera yang terbabit 2 kali ganda berbanding tahun lalu. Latihan tembakan langsung Korea Utara itu membabitkan unit sempadan yang meletakkan ibu negara musuh dalam jarak serangan mereka. Kim Jong-un menggesa tenteranya untuk bersungguh-sungguh membuat persiapan kerahan tempur biasa sebagai inisiatif serangan tanpa belas kasihan dan pantas sekiranya berlaku perang sebenar. Latihan diadakan di Bandar Pelabuhan Nampo di Laut Kuning. China berikrar untuk tidak berkompromi dalam melindungi kepentingan kedaulatannya dan ini dengan menggubal lebih banyak undang-undang keselamatan baharu. Kenyataan itu dikeluarkan ketika pentadbiran Presiden Xi Jinping berusaha untuk menghapuskan ancaman terhadap pemerintahannya. Menurut pengurusi jawatankuasa tetap Kongres Rakyat Kebangsaan NPC Zhao Lejing, Beijing akan menggunakan langkah undang-undang untuk mempertahankan negara itu di arena antarabangsa sekaligus melindungi kepentingan kedaulatan, keselamatan serta pembangunan China dengan tegas. Katanya undang-undang baharu itu bagi memodernkan sistem dan kapasiti China untuk keselamatan kebangsaan. Ketika membentangkan agenda NPC untuk tahun akan datang dalam mesyuarat tahunan Parlimen, Zhao berkata undang-undang yang akan digubal termasuk undang-undang berkaitan pengurusan kecemasan dan tenaga atom. Selain menyemak semula undang-undang berhubung pendidikan pertahanan negara serta keselamatan cyber, NPC juga katanya merancang untuk menggubal undang-undang berkaitan kestabilan keuangan dan promosi sektor swasta. Lebih 200 murid sebuah sekolah diculik sekumpulan lelaki bersenjata di barat laut Nigeria dan sekurang-kurangnya seorang maut ditembak dalam serangan berkenaan. Gubernur Kaduna Ubasani yang mengesahkan serangan di sekolah Kuriga itu bagaimanapun tidak menyatakan jumlah sebenar murid yang diculik.
Namun seorang guru di Sekolah Kuriga GSS, Sani Abdullahi, mendakwa 187 muridnya hilang, manakala 125 murid di sebuah sekolah rendah dilaporkan hilang. Bagaimanapun, 25 daripadanya ditemui semula. Kes penculikan untuk mendapatkan wang tebusan merupakan perkara biasa bagi negara Afrika itu, dengan kumpulan penjenayah menjadikan sekolah dan kolej sebagai sasarannya. Perkhidmatan sebahagian besar rangkaian kereta api jarak jauh dan wilayah Jerman terhenti awal pagi semalam, dan ia akibat tindakan pemandu yang memulakan mogok 35 jam berikutan kegagalan dalam rundingan gaji. Deutsche Bahn, syarikat kereta api negara milik kerajaan, memberi amaran bahawa mogok itu akan memberi kesan besar ke atas operasinya. Hanya 1/5 daripada kereta api jarak jauh beroperasi pada Khamis dan Jumaat. Perkhidmatan wilayah akan terjejas teruk bergantung kepada lokasinya. Ia merupakan mogok kelima dalam tuntutan gaji selama berbulan-bulan atas antara Kesatuan Pemandu Kereta Api Jerman dan Deutsche Bahn. Kesatuan itu memutuskan rundingan pusingan baharu semalam selepas 4 minggu pertemuan tertutup dengan pengantara luar. Tuntutan utama mereka yang dibincangkan termasuk pengurangan waktu kerja mingguan daripada 38 kepada 35 jam dengan pampasan gaji penuh. Stadium Nasional Bukit Jalil kekal menjadi venue bagi aksi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 melibatkan skuad Harimau Melaya menentang Oman 26 Mac ini, selepas keadaan Padang didapati berada pada tahap baik, dan perkara itu disahkan oleh Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Nur Azman Rahman hari ini. Keputusan itu dibuat selepas lawatan bagi meninjau keadaan terkini oleh Presiden FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, dan Pengerusi Perbadanan Stadium Malaysia PSM, Datuk Hans Isaac, bersama-sama Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Pan Gon semalam. Sebelum ini timbul persoalan mengenai keadaan padang di stadium itu selepas beberapa konsert diadakan di venue berkenaan. Tiket bagi perlawanan berkenaan akan mula dijual esok secara dalam talian. Skuad Harimau Melaya telah menjalani kem latihan bagi persiapan menghadapi perlawanan ketiga kumpulan D menentang Oman di Muscat pada 21 Mac sebelum pulang ke tanah air bagi perlawanan keempat di Bukit Jalil pada 26 Mac. Selepas dua aksi menentang pasukan di ranking ke-72 dunia itu, Malaysia akan bertemu Kyrgyzstan pada 6 Jun di tempat lawan dan kembali menanti kedatangan Taiwan di Bukit Jalil pada 11 Jun. Skuad rugby kebangsaan telah memulakan persediaan lebih awal selepas menjadi pasukan balasahan kepada Hong Kong dan Korea Selatan pada Divisyen Premier Kejohanan Rugby Asia ARC tahun lepas. Ketua Jurulatih Skuad Bunga Raya 15-11 Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar berkata pihaknya merancang untuk mengadakan sekurang-kurangnya 6 kem latihan sebelum ARC kali ini yang dijadualkan pada awal Jun. Skuad berkenaan yang kini menjalani kem latihan pusat fasa pertama di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Tanjung Malim juga akan mengharungi aksi persahabatan menentang kelab tempatan Barbarian pada petang esok. Muhammad Farid Syazwan berkata saingan divisyen teratas ARC kali ini dijangka lebih sengit berbanding tahun lepas. Baik, Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.